Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua yang saya hormati, Yang Mulia Raja Petra. Saya nampak dia masuk dalam live saya. Saya bersiaran secara live di Facebook dan juga di TikTok. Yasil Asyari, waalaikumsalam. Pak Long Muar, waalaikumsalam. Fizan Shah, waalaikumsalam. Ahmad Rasidi, waalaikumsalam. Rohani Cik Ali, waalaikumsalam. Zakaria Abu, waalaikumsalam. Saudagar Kejora. Saya live 11 PM. Okey, YM Raja, saya akan masuk. First time YM Raja live ni. Live dengan siapa tu? Mencari Sinar Abadi, Yen Global, Faudi, Zai, Syafiq, waalaikumsalam. Tora-Tora, Manji 7. Oh, ni semua lama semua ni. Mama Aina, Zamkong, Cina, Datuk Mar Momo, waalaikumsalam. Mustafa Ismail, Fizan Shah, waalaikumsalam. First time, okay. I will be your first guest. Di Chelsea, waalaikumsalam. Fazrul Along, Faudi, Janah Guntur, Roslan Tahir, Adam Sof, Normawati, Mak Yusof, Salma, Abdul Rahman, Ramli, Muhammad Syarul Hussein. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberikan salam kepada saya. Teruskan berkongsi di Facebook, tekan button share dan teruskan perkongsian. Di TikTok juga teruskan kongsi. Malam ni kita punya target audience kita adalah 1000. And target audience kita malam ni adalah 1000. Lama tak buat live ya. Hampa tak mau share, saya pun jadi semangat share tu dia jadi kurang sikit lah. Hampa tak mau nak tekan button share. Saya berjuang di sini, hampa berjuang di sana, tekan. Minta tolong sahabat-sahabat. Rosli Salama, Ros Nizal Latif, waalaikumsalam. Barang hot selling, I handle long tiger. Sakit hati tengok parlimen. Esok baru saya nak pergi besok. Tadi Datuk panggil pergi. Esok baru saya nak pergi lah. Jun Zulkifli, waalaikumsalam. Jun, waalaikumsalam. Jun hari ni moderator jangan mute siapa-siapa, jangan block siapa-siapa. Happy kat driver. Bas Ahmad, waalaikumsalam. Tupai Jahat pergi di Facebook lah. Tupai Jahat TJ dia kat sini dia pakai nama apa lah. Dia tak pakai nama dia, dia pakai nama glamour sikit lah, nama Mak Saleh sikit dia tak pakai dah nama Melayu dia. Tupai Jahat apa. Tengok ni Azam ambil geng ni. Ni dia tak pakai dah nama Tupai Jahat. Dia duduk sini. TJ Mak Saleh sikit lah. Nanti kena piduk Manchester dengan YM Raja Petra. Lepas ni dia buat video, nanti dia buat live, nanti dia masuk cakap dengan saya bahasa orang putih lah. How are you Syafiq Halim? I'm TJ. I'm TJ. Tahu tak Tera, ini semua geng Tera. Aduka Bonaka pun lepas ni tukar nama dah AD and AB. Aduka Bonaka. Dia tak pakai lah nama Aduka Bonaka. Dia pakai nama Mak Saleh lah lepas ni. How are you mate? Okay tuan-tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Saya mula-mula sekali saya nak buat satu ni lah. Saya pun tak tahu saudara, kenapa walana ni duk komen dekat dalam Facebook saya, YouTube saya, duk kata dia ni fitnah ni, fitnah SPRM, fitnah itu, fitnah ini dan sebagainya. Dan saya rasa mereka cuba nak main naratif ni lah, supaya mereka nak melihatkan ataupun memportraykan image saya tu sebagai seorang penfitnah lah, seorang tak mau dengar lah apa yang saya cakap tu. Tapi dan saya pun ada juga rakan-rakan kita yang tanya kepada saya, mereka hantar link akhbar dan sebagainya. Jadi saya pun tak boleh nak kata apa juga lah, sebab media pun dia punya highlight tajuk dia pun pegawai penyelidik dibawa ke mahkamah kerana fitnah SPRM. Saya pun ada cubalah berhubung dengan beberapa portal media ni untuk tanya kepada mereka kan. Ada hak kita kenal lah kan. Hak tak kenal tu kita tak tanya lah. Hak kenal kita tanya lah siapa buat laporan macam tu kan. Kan jadi mencemarkan image dan juga menjatuhkan kredibiliti saya. Sebab saya bukan orang kata apa dibawa ke mahkamah kerana memfitnah SPRM. Saya pun tak tahu main daripada mana hujah ni kan. Jadi pertama sekali seantero Malaysia tahu bahawa pendakwaan saya tu adalah bersifat pendakwaan
appointed, si Tayawai Raja yang pertamanya, dan semua orang tahu bahawa puncanya adalah datangnya daripada fitnah yang dibuat oleh cyber trooper daripada Pakatan Harapan yang telah menularkan video sepanjang berapa saat video tersebut, dan orang kata apa, telah pun menyebabkan fitnah yang dahsyat kepada saya di seluruh Malaysia. Jadi semua orang tahu berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi apa nama ni, perihal yang sebenarnya adalah pendakwaan saya tu, saya bukan didakwa kerana saya memfitnah SPRM, dan bukan saya didakwa kerana ni YM Raja hantar apa kat saya tengok Ustaz. Okey, line okey dah kot? Line dia sangkut sikit tadi Ustaz. Sepak pula dah. Pakacau. Dia pakacau bagi view tuan Okey. Teruskan perkongsian line aku sangkut ke Afiq? Ni yang sangkut-sangkut. Dah bukan. Dia tadi ada application buka di belakang. Saya tutup dah application ni. Teruskan dulu kongsi. Sebab WhatsApp dia berjalan di belakang. Bila jalan di belakang dia masuk mesej banyak, dia jadi sangkut sikit. Okey tuan-tuan jadi saat kita tunggu bagi line stabil dulu. Okey dah dah steady dah. Tekan button share lebih banyak sikit. Okey Okey, yang pertamanya adalah saya bukan didakwa kerana memfitnah SPRM, dan saya pun tak tahu mai daripada mana hujah ini. Hujah ni saya tak tahu mai daripada mana, and ni adalah sangat-sangat misleading information lah. Saya didakwa adalah kerana kononnya saya tidak hadir ke pejabat SPRM. Dan dikatakan bahawa saya tidak hadir ke pejabat SPRM, and yang mana mereka mengatakan ada satu tarikh yang diberikan kepada saya yang mengatakan saya gagal untuk hadir. Jadi saya perlu menjawab di mahkamah bukan kerana fitnah. Saya perlu menjawab di mahkamah kerana apa saya tak hadir. Jadi sebab orang kata ketidakhadiran. Bukan disebabkan video dan sebagainya. Jadi seantero Malaysia tahu bahawa saya tidak pernah ditangkap, dan saya sentiasa menghadirkan diri ke pejabat mereka. Saya pun sendiri pun sampai hari ini saya pun tak tahu sebab apa yang dikatakan saya tidak hadir dan sebagainya. Sebab semasa penangkapan ataupun semasa proses untuk mereka dakwa saya di mahkamah tu, saya hadir di pejabat tersebut. Saya ada di pejabat tersebut. Tiba-tiba mereka bagi satu form suruh saya sign, mengatakan bahawa saya telah pun ditangkap untuk dibawa ke mahkamah bagi tujuan pendakwaan. Bukan mereka ambil saya hadir sendiri. Jadi itulah dia punya background pendakwaan itu. Dan malah saudara-saudara semua, sehingga ke hari ini mereka masih lagi tidak dapat membuktikan bahawa saya tidak hadir. Mereka tidak dapat membuktikan. Dan yang menangguhkan perbicaraan bukan saya. Saya tak pernah minta untuk tangguh perbicaraan. Saya hadir setiap kali hari perbicaraan. Itu pada tarikh berapa kali saya hadir tengok ada dalam boleh saya hadir pada setiap kali perbicaraan, dan setiap kali saya hadir ada penangguhan. Pada 7 hari bulan 4 tahun 2023 saya hadir. Mereka minta menangguh selama sebulan perbicaraan. 18 hari bulan 5 saya hadir. Mereka minta penangguhan lagi sebulan, kerana dikatakan tidak cukup untuk penyerahan dokumen, tak dapat laporan penuh. Dan pada 18 hari bulan 7 baru-baru ni saya hadir. Mereka minta kepada hakim untuk menangguh pendakwaan selama 2 bulan. Itu sebulan-sebulan diminta 2 bulan. Jadi 4 bulan dah penangguhan. Dan segala alasan yang mereka bagi adalah kerana mereka tidak cukup bukti. Mereka kena dapatkan laporan. Mereka kena dapatkan itu dan sebagainya. Dan yang kali terakhir sekali, apabila saya pergi ke mahkamah, mereka memberitahu bahawa mereka terpaksa meminta bantuan daripada CID Singapura. Saya dengar CID SPF. Bila saya search, SPF ini maknanya Singapura Police Force. Jadi mereka kata mereka kena minta
bantuan daripada CID SPF, Singapura Police Force, untuk menyiasat kes saya tak hadir. Saya pun tak tahu. Hakim pun terkejut juga. Hakim kata, hakim pun terkejut juga. Dan mereka minta tangguh selama 2 bulan. Jadi hari ini saya tahulah apakah tujuan mereka membawa saya ke mahkamah. Tujuan mereka membawa saya ke mahkamah hanya sekadar untuk merosakkan reputasi saya. Sebab hari ini tuan-tuan, kita dapat lihat Cyber Trooper Pakatan Harapan, mereka menggunakan kes saya, kononnya saya telah pun memfitnah SPRM untuk menunjukkan kepada rakyat apabila saya buat apa-apa saja post, mereka akan datang berjemaah ramai-ramai cakap, jangan dengar dia ni yang kena dakwa di mahkamah kerana fitnah SPRM. Jadi hari ini malam ni tuan-tuan tahu bahawa saya tidak pernah didakwa kerana memfitnah siapa-siapa pun. Kepada moderator, jangan mute siapa-siapa, baik pergi mereka ada kat dalam ni. Biar mereka nak tulis fitnah ke apa, baik pergi kat mereka. Jadi ini adalah satu pendakwaan yang paling lawak yang saya pernah hadapi. Yang mana saya pun telah memberitahu kepada peguam bahawa kita mesti strike out this case. Bawa ke mahkamah tinggi untuk kita bagi tahu kepada pihak mahkamah bahawa ini adalah kesalahgunaan proses mahkamah. Dan sengaja untuk meletakkan seseorang itu dalam pendakwaan sedangkan tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk mendakwa seseorang tu. Jadi itulah tuan-tuan, walaupun laporan akhbar melaporkan yang sebaliknya, tapi itulah hakikatnya yang mereka pun tak boleh nak ubah lah. Jadi saya pun ada terfikir jugalah, bila ada di antara mereka yang duk buat live, yang duk bagi tahu, "Wei, Syafiq Alim ni saudara-saudara tak boleh dengar apa yang dia cakap." Sebab apa kita tak boleh dengar dia cakap? Sebab dia ni adalah orang PM yang mana mereka ini telah pun dibawa ke mahkamah kerana fitnah. Dia bubuhlah list-list nama. MB, Ustaz Razman, saya pun jadi pelik. Bila pula aku ni didakwa kerana memfitnah ni? Jadi yang memfitnah saya adalah Walana dan mereka menggunakan kes saya tu. Mereka yang buat video tu dan juga mereka jugalah yang menyebarkan dan mereka yang nak melabelkan. Sebab apa tuan-tuan? Di dalam media sosial, khususnya di TikTok dan juga di Facebook, engagement yang tinggi adalah Syafiq Alim lah kalau datangnya daripada Perikatan Nasional ni. Jadi sebab itulah mereka letak nama saya tu atas sekali. Mereka letak nama saya tu atas sekali. Maka kena jatuhkan dia ni. Kalau tak jatuhkan susah sebab dia yang wakil anak muda yang duk bercakap di dalam media sosial mewakili Parti Perikatan Nasional. Okey tuan-tuan, itu habislah cerita takat tu. Tuan-tuan share lah lagi. Tengok di rakan-rakan kita di FB kan. Dahsyat depa share kau padu. Di TikTok ni yang berkenal lah, tekan share banyak-banyak sikit. Okey tuan-tuan, saya pun malas nak layan lah mereka-mereka ni semua. Okey, ramai yang duk tanya saya pasal subsidi elektrik ni berkenaan dengan ICPT ya. Ramai yang duk tanya saya. Jadi sebelum kita nak cerita pasal subsidi ni saudara-saudara, yang pertama sekali kita kena faham, sebab banyak di antara kita ni dia tak faham. Dia ingat subsidi itu sebagaimana yang diceritakan kepada dia. Jadi dia tak apa nak faham tentang subsidi. Jadi hari ni kita nak ceritalah, nak bagi tahu kepada rakan-rakan kita yang nak tengok live ni. Dan rakan-rakan kita yang tengok live ni, jangan lupa pula pergi cerita pula dekat orang-orang kampung. Cerita kat kawan-kawan kita atau apa nak faham apa makna subsidi ni. Pergi bagi tahu kat mereka, pergi perjelas kat mereka. Kalau tidak mereka lagi mereka tahu apa nak faham susah. Jadi subsidi ni tuan-tuan perlu kita fahami daripada sudut takrifan bahasa dulu. Sebelum kita dikena tipu ataupun diperdaya oleh golongan-golongan Mandarin yang mereka ini duduk dekat dalam media sosial hari ini adalah untuk memanipulasi pemikiran kita. Inilah kerja-kerja Mandarin yang menghabiskan duit rakyat. Tak ada kerja lain. Kerja dia adalah untuk manipulate. Walaupun habis pilihan raya, tak orang kata apa, tak fokus kepada pentadbiran negara, dia duk fokus kepada benda-benda politik tak habis-habis. Jadi bagi mereka setiap bulan kena ada pilihan raya dan mereka kena bagi orang sebut nama parti mereka setiap hari.
Jadi saudara-saudara semua, sesedara kata ke laut Madanon. Subsidi ini daripada sudut takrifan bahasanya bermaksud adalah satu bentuk bantuan daripada kerajaan untuk memastikan sesuatu harga menjadi lebih rendah. Jadi subsidi ini adalah bantuan yang diberikan kepada dan diberikan oleh kerajaan untuk memastikan sesuatu harga menjadi lebih rendah. Sebagai contohnya Malay Digest. Sahabat saya ni dia ada jual satu produk. Dan produk dia ni digunakan oleh orang ramai. Jadi ramailah orang guna, menjadi satu barangan asasi di Malaysia ni. Jadi dia pun beli daripada produk dia ni diambil daripada luar negara. Jadi produk dia ni kalau harga naik akan membebankan ramai orang lah. Jadi selalu dia biasa ambil produk ni harga RM1. Jadi dia jual RM2. Jadi harga modal dia RM1 lah. Jadi rakyat pun biasa beli RM2 lah. Jadi tiba-tiba harga naik RM2. Harga modal dia naik RM2. Jadi dia tak boleh lah nak jual dengan harga RM2. Jadi dia terpaksa jual RM3. Jadi rakyat akan terkena bebanan kenaikan harga barang tu sebanyak RM1. Maka kerajaan subsidilah untuk absorb kenaikan tu. Jadi kerajaan pun bagilah subsidi kepada Malay Digest RM1. Jadi produk tu dalam pasaran jadilah RM2. Jadi itulah maknanya subsidi. Jadi maksudnya adalah untuk memberi bantuan bagi memastikan sesuatu harga menjadi lebih rendah. Jadi maknanya dekat sini dalam konteks tarif elektrik. Dalam konteks tarif elektrik, jika kos penjanaan elektrik meningkat, maka kerajaan kena bagi subsidi bagi menurunkan caj kepada pengguna. Jadi kalau kata kos penjanaan elektrik, apa dia kos penjanaan elektrik ni? Dekat Malaysia kita pakai apa? Dekat Malaysia kita pakai arang batu, gas. Gas ni diesel. Kita pakai diesel dan juga arang batu. Jadi itulah kita punya kos penjanaan elektrik. Maka syarikat TMB ni dia nak jana elektrik, dia kena beli. Dia kena beli coal dekat luar lah. Dia kena beli arang batu. Lepas tu dia kena beli diesel untuk dia menjana elektrik supaya kita dapat guna. Jadi tuan-tuan, 80% daripada penjanaan elektrik dalam negara kita adalah bergantung kepada dua benda ni lah. Jadi, kalau kita tengok hari ni, kalau kata kerajaan nak subsidi ni, sebelum kita cerita pada subsidi ni, patutnya kerajaan subsidi kalau harga arang batu tu mahal lah. Kalau harga arang batu tu mahal, maka kos elektrik akan jadi mahal. Jadi kerajaan kena subsidi lah untuk menurunkan tarif elektrik. Dan sekiranya ada penurunan daripada sudut harga arang batu, kenapa kita perlu subsidi? Jadi hari ni kita duk cerita subsidi ni, saya pun tak faham. Kenapa kita nak cerita tentang subsidi? Harga arang batu hari ni mahal ke? Sekarang ni adakah TMB terpaksa menampung kos penjanaan elektrik yang lebih tinggi dan sebagainya? Jadi kalau kita nak bincang dalam skop subsidi ni, kita kena tengok ada peningkatan kos tak? Kalau tak ada peningkatan kos, kalau harga arang batu murah, kenapa kita perlu subsidi? Kenapa kita nak sembang tentang subsidi ni? Betul tak Malay Digest? Ini sahabat saya. Okey tuan-tuan, saya bagi tahu pada tuan-tuan, purata harga arang batu ni saya dapat ni daripada Macro Trend dan juga daripada trading ekonomi, dia punya harga dia. Jadi harga arang batu ni adalah harga komoditi, dia ikut peringkat dunia. Purata harga arang batu pada Januari hingga Jun tahun 2022. Purata harga arang batu pada Januari hingga Jun 2022 adalah sekitar 295.6 USD per tan. Ingat betul-betul angka ni. Tak kira apa dah pergi buat live masalah sebuah angka ni, kena angkut pula dengan SKMM. Jadi purata harga arang batu pada Januari hingga Jun tahun 2022 adalah sekitar 295.6 USD per tan. Jadi pada waktu itu, kalau harga elektrik mahal pun, kita tengok daripada sudut harga arang batu lah kan.
Dan purata harga arang batu daripada bulan Julai hingga Disember 2022 meningkat sekitar 393.8 USD per tan. Maknanya harga arang batu pada Julai Disember ni akan menentukan harga tarif elektrik pada bulan Januari hingga Jun. Jadi pada waktu itu ada peningkatan daripada sudut harga arang batu, iaitu 393.8 USD per tan. Dan hari ini tuan-tuan, purata harga arang batu bagi suku tahun yang pertama, Januari hingga April tahun 2023 adalah sekitar 196.47 USD per tan. Jadi ada penurunan harga arang batu sebanyak 50%, di mana Menteri sendiri mengatakan bahawa harga arang batu sekarang sudah mula stabil. Persoalannya, apabila ada penurunan daripada sudut harga arang batu sebanyak 50%, kenapa kita nak bincang tentang subsidi ni? Kenapa kita nak kena bincang tentang subsidi kepada syarikat TNB? Dan kenapa pula rakyat dipaksa untuk membayar cas elektrik yang lebih tinggi kepada TNB, sedangkan kos arang batu menurun? Ini kita nak minta penjelasan. Sebab saya baca kenyataan Nik Nazmi tadi, dia pun akui bahawa harga arang batu mula stabil dan menurun dan sebagainya. Dan dia bagi tadi dalam jawapan dia adalah kerana dia kata nak kena absorb kos-kos yang sebelum ni dia buat keluar. Jadi semua mereka punya ayat adalah kerajaan yang sebelumnya, kerajaan yang sebelum. Jadi kami tak mau dengar lah rakyat bukan nak tahu benda-benda tu semua, tahu dah tu semua ayat politik semata-mata. Kita nak tahu sekarang ni, bagi tahu berapa kos berapa kos penyanaan elektrik, berapa kos harga arang batu, dan kenapa kerajaan perlu subsidi dan kenapa rakyat perlu membayar cas elektrik yang lebih tinggi kepada TNB. Yang ni bukan kita nak sebut tentang T20 apa semua lagi tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan perlu menekan TNB bagi mengurangkan kadar tarif elektrik kepada pengguna berdasarkan penurunan kos penyanaan elektrik. Dan tidak perlu lagi membazirkan wang rakyat untuk memberi subsidi secara berterusan, dan TNB mengaut keuntungan berlipat kali ganda. Kita boleh tengok gaji-gaji pengurusi CEO dia berapa tuan-tuan. Jadi saudara semua, alasan subsidi bersasar dan T20 perlu membayar lebih, ini semua adalah drama berpolitik semata-mata dan hanyalah kenyataan populis. Sebenarnya semua orang sekarang ini perlu membayar lebih sekarang ini. Jadi ini yang paling lawaknya. Jadi kita fahamlah Madana ni dia akan keluar ayat macam mana tuan-tuan lepas ni. Kerajaan menyuruh golongan yang maha kaya, Tuan Tan Sri, ahli parlimen yang bergaji puluhan ribu untuk membayar lebih, di mana sebelum ini subsidi diberikan kepada golongan maha kaya, Tuan Tan Sri, dan rakyat yang susah, yang teraba, yang derita. Jadi ini semua ayat politik semua ni. Ni semua ayat politik. Sebab itulah disebutnya T20 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa kenyataan yang bersifat ataupun bertujuan politik semata-mata. Realiti sebagaimana yang saya terang pada saudara. Jadi bila kata berlakunya penurunan daripada kos penyanaan elektrik, sepatutnya tarif elektrik ni dikurangkan dan kerajaan tak perlu nak subsidi banyak pun. Harap kerajaan tak perlulah jadi pelakon yang terbaik untuk rakyat, tetapi menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat dan mengarahkan TNB untuk menurunkan tarif elektrik kerana kos penyanaan elektrik ini telah pun berkurang. Okey tuan-tuan saya kalau minat nak share minat sikit. Kerajaan tekan rakyat, kena tekan lah, kena buat macam Tan Sri Muhyiddin. Saya ingat dulu tahun bila masa tu kalau Datuk Seri Junaidi ada kat sini, dia boleh lah. Saya pun dulu puas tahun bila lah. Waktu tu saya masuk meeting Suruhanjaya Tenaga. Dua Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Suruhanjaya Tenaga mai buat presentation sebab kena naik tarif elektrik. Dia bagi kata putih senang no. Tak boleh. Kerajaan tak benarkan kenaikan sebab dia punya kuasa dia kepada menteri.
Tak bagi naikkan tarikh elektrik sebab tekan rakyat. Rakyat susah. Waktu tu pandemik, rakyat tengah susah, kenapa nak tekan rakyat? Tak bagi naik. Dan disuruh memberi rebate lagi. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat 50% diskaun elektrik. Macam zaman Datuk Seri Ismail Sabri dapat 2% rebate. Tak silap saya lah kan. Jadi ada manfaat kepada rakyat. Jadi ini tak ada. Bila golongan tycoon ni yang monopoli, duk cerita tentang pecah monopoli. Jadi bila yang ni golongan tycoon monopoli ni tak berani, tak ada suara. Sembang bila bercakap ya dengan sengaunya, kita menyuruh golongan mahakaya Tuan dan Tan Sri ini yang bergaji puluhan ribu ini membantu rakyat yang derita, yang susah. Tapi hakikat yang sebenarnya rambut tak seperti itu. Okey saudara. Saya suka ayat tu. Saya hafal ayat dia. Yang derita, rakyat yang derita di rumah kos rendah. Okey, tuan. Dia ayat yang pertama dia keluar pada tahun 1998 pun saya hafal juga. Ayat orang kata apa? First time ayat dia. Media menghina keluarga saya. Apa dia? Bukan sat-sat je lah. Media menghina keluarga saya, menghina saya, tetapi rakyat yang susah di rumah kos rendah, yang derita bersama-sama dengan saya, tidak kira Cina, India, Melayu, kita tuntut keadilan untuk mereka. Jadi itu semua ayat retorik lah. Sebab tu bila jadi Perdana Menteri, benda pertama sekali dibuat adalah filem. Sebab apa? Nak menjadi pelakon yang terbaik, nak jadi selebriti, kenalah jadi masuk dalam pawagam. Okey tuan-tuan. Okey saya ulang saudara-saudara. Siapa Okey tuan-tuan. Ini kita pergi kepada tadi saya dengar dalam sinar dan juga saya dengar lah hujah-hujah puak-puak UMNO ni yang mengatakan bahawa mereka adalah pelengkap kepada Pakatan Harapan untuk memastikan undi Melayu akan mengundi kepada kerajaan Madanon ataupun Madani. Jadi tuan-tuan, dalam politik ni kita tak tengok hak pendek ni. PRN tak dapat buat apa-apa. Orang tengok kepada long term. PRU 16 Jadi seorang wakil politik ataupun presiden parti, dia akan tengok sejauh mana dia akan dapat mentadbir negara. Macam zaman Tunku dulu pun, wawasan Tunku adalah untuk kita tadbir selepas dia merdeka tu puluhan tahun. Sama jugalah vision Tun Razak semua sekarang ni, sehinggalah UMNO jatuh pada tahun 2018. Banyak jugalah parti-parti dominan di luar negara akan jatuh, dan pada waktu tu memang dilaporkan UMNO akan jatuh lah. Parti LDP di Japan jatuh, India, yang mana negara-negara yang pernah dijajah ni, banyak yang bila parti tu dah terlampau lama dominan, dia akan jatuh. Jadi saudara, dikatakan bahawa PH ni memerlukan UMNO untuk menjamin undi Melayu. Sekarang ni memanglah dia cakap macam tu, tapi pada hakikatnya sebenarnya vision mereka punya vision tu, kalau UMNO duduk bersama dengan mereka, mereka takkan boleh buat agenda apa yang mereka nak buat. Sebab dalam parti PH sekarang ni, dia berbeza daripada sudut spektrum ideologi politik. UMNO adalah parti konservatif ataupun parti nasionalis kebangsaan. Jadi PH ni dia bukan ideologi konservatif, PKR bukan parti yang konservatif, DAP bukan parti yang konservatif, dan juga PAN juga bukan parti yang boleh dikatakan sebagai konservatif. PAN ni adalah parti baru kepada PKR dan DAP. Saya tak tahu spektrum politik dia apa, jadi kita dah nampak dia mengikut ya, jadi kita panggil dia baru kepada mereka ni lah. Jadi PKR dan DAP ni adalah parti yang duduk pemikirannya adalah sebelah left ataupun demokrasi sosial, golongan-golongan yang duduk sebelah left ni. Jadi tuan-tuan, kalau ada pihak yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan perlukan undi Melayu dengan menggunakan UMNO, saya rasa
mereka ni masih tak sedar lagi lah. Jadi saya nak menyedarkan, saya di sini buat live setiap malam ni adalah untuk menyedarkan saudara-saudara semua berkaitan dengan fakta yang sebenar. Ramai orang tidak sedar, 1/3 daripada komposisi parlimen adalah Sabah dan Sarawak. Dan walaupun tak cukup lagi 20 kursi, kalau ikut kepada perjanjian MA63, komposisi kerusi di Sabah dan Sarawak adalah 1/3. Jadi 1 dan 2/3 lagi adalah kerusi di Semenanjung. Dan kalau kita tengok pada realiti hari ini, realiti ya, saya sembang pasal realiti, 1/3 komposisi kerusi di parlimen di Semenanjung dikuasai oleh orang bukan Melayu dan 1/3 lagi dikuasai oleh orang Melayu. Dan pecahan dia adalah Bersatu PAS dan juga UMNO. Dan lebih kurang tu lah dapat 1/3 lebih kurang macam tu. Jadi total 5 tahun akan datang, PN dan juga BN dia tidak akan diperlukan untuk mencapai 2/3 kursi di parlimen. Sekiranya berpecah lah. Kalau berpecah, dua parti ni kan pecah, mana mereka tak perlu kan. BN ni PH tak perlu kan. And PN pun mereka tak perlu kan. Mereka tak perlu kan kata, oh kami perlukan BN untuk runding dapat 2/3. No, mereka tak perlu kan. Ataupun mereka kata, oh kita perlukan Perikatan Nasional untuk bentuk kerajaan. No, mereka tak perlukan langsung. Untuk mencapai kerusi di parlimen, Anwar hanya perlukan GPS dan GRS sahaja. Dan daripada dulu Barisan Nasional bertahan sebab apa saudara-saudara semua? Barisan Nasional bertahan adalah kerana dipanggil, kalau orang-orang yang main politik lama sikit, mereka pernah dengar tentang term ni, dipanggil sebagai safe deposit ataupun kerusi simpan, deposit simpanan Barisan Nasional. Safe deposit lah. Jadi safe deposit Barisan Nasional adalah Sabah dan juga Sarawak. Jadi kalau mereka menang di Semenanjung ni dalam 80, Sabah dan Sarawak lah akan membantu mereka untuk mencapai majoriti untuk membentuk kerusi di membentuk majoriti di parlimen. Jadi dipanggil sebagai safe deposit. Dan dalam keadaan sekarang ini kelihatan bahawa agenda sebenar Pakatan Harapan ini adalah untuk merampas safe deposit Barisan Nasional ni. Mereka nak ambil, sebab tu fokus Anwar Ibrahim adalah kepada Sabah dan Sarawak. UMNO sekarang ini hanya menjadi barwa ataupun perantaraan untuk menjalinkan hubungan di antara Pakatan Harapan dengan GPS dan GRS. Selepas itu mereka akan menendanglah UMNO BN ni keluar. BN ni akan menendang keluar lah. Sebab Anwar cuba nak. Sebab mereka ada konflik-konflik sebelum ini, khususnya dengan GPS. PKR pernah tidak dibenarkan untuk masuk ke Sarawak. Dan di AP sendiri pun ada masalah. Jadi sekarang ni yang jadi perantaraan untuk mengeratkan silaturahim dengan GPS ni adalah UMNO Barisan Nasional. Dan selepas itu dalam tempoh 5 tahun akan datang, saudara-saudara semua, mereka tidak lagi memerlukan BN. Malah mereka tidak akan memerlukan PN. Maka kesannya adalah saudara, tidak relevan lagi lah parti-parti Melayu ni untuk membentuk kerajaan di Persekutuan. Dan dalam 5 tahun akan datang, kalau tidak berlakunya perubahan kepada pemikiran pemimpin ini, maka apa yang akan berlaku, orang Melayu tidak akan lagi dapat mentadbir negara mereka. Jadi saudara semua, dalam keadaan sekarang ini tidak relevan lagi lah untuk orang Melayu bergantung kepada UMNO, kerana UMNO hanya dipimpin oleh mereka yang mementingkan diri sendiri sahaja. Mereka nampak keadaan ini akan berlaku, tetapi UMNO tidak lagi melihat kepada perjuangan bangsa. UMNO tidak lagi melihat kepada jaminan kedudukan orang Melayu. UMNO tidak lagi melihat kepada untuk memelihara kepentingan orang Melayu. UMNO hanya melihat, kepimpinan mereka hanya melihat asalkan mereka dapat selesaikan kes di mahkamah dan kemudiannya mereka bersara daripada politik, apa kesan yang akan berlaku kepada kedudukan orang Melayu bukan lagi masalah mereka ni. Dan perancangan mereka adalah mereka nak bersara dengan tidak ada sebarang kes pendakwaan. Dan so umur pun dah lanjut, jadi buatlah apa pun, lepas tu diselesaikan, lepas tu bersara dan kemudiannya apa nak jadi kepada bangsa dan negara, mampu happy aku tak mau ambil tahu.
Dan dengan duit-duit yang banyak ni, mereka boleh pergi duduk kat United Kingdom dan sebagainya. Hari ni semua orang, kita semua yang ada dekat dalam Facebook, YouTube dan TikTok, rakan-rakan kita semua sedar tentang perkara ini dan dapat melihat dengan jelas. Dan hari ini Madani boleh nampak dengan jelas yang mana tindak tanduk yang dibuat oleh kerajaan Madani hari ini bukan untuk membunuh Perikatan Nasional, tetapi sebenarnya apa yang mereka tengah buat sekarang ini adalah untuk membunuh UMNO. Kalau tuan-tuan tengok tentang Panama Papers ataupun Pandora Box, fitnah-fitnah ini dikenakan kepada kepimpinan UMNO. Tuan-tuan boleh tengok sendiri huraian-huraian yang dibuat oleh cyber trooper mereka, yang mengatakan bahawa pendedahan Panama Paper ataupun Pandora Box ini adalah dana-dana yang telah pun dicuri oleh kepimpinan UMNO yang terdahulu, dan juga diberikan kepada parti UMNO. Mereka tak sebut PN, mereka tak sebut tentang Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab mereka nak tunjuk kepada rakyat Malaysia, inilah Melayu UMNO yang memerintah negara. Melayu UMNO keturunan Tun Razak, penyamun YMDB. Ni mereka nak tunjuk. Siapa yang kata macam tu kalau bukan mereka? Melayu UMNO keturunan Mahathir, perompak wang negara. Melayu UMNO keturunan Abdullah Ahmad Hadawi. Ini dia punya buat dia. Melayu UMNO proksi kepada Mahathir, Daim Zainuddin dan sebagainya. Ini dia punya kerja buat dia. Jadi bangunan UMNO Pulau Pinang, ni ambil duit dia beli. Bangunan UMNO Terengganu, duit datang daripada sini. Bangunan PWTC ini, maka mereka akan ceritakan kepada semua orang, saudara, 64 tahun UMNO memerintah negara. Ini semua adalah duit rakyat yang dicuri berbilion, bertrilion ringgit oleh pemimpin. Siapa yang kena? UMNO. Hari ini mereka sedang membunuh UMNO, bukan mereka sedang membunuh Perikatan Nasional. Perikatan Nasional tak ada apa. Seluruh dunia melihat, woi, pemimpin UMNO daripada dulu sakau duit dan sebagainya. Dan 5 tahun akan datang, mereka akan menendang UMNO keluar. Walaupun perkara itu fitnah, maka tidak lagi boleh dapat dipercucikan. Kerana apa? Kerana dipanggil seorang disiasat, dibuat pendakwaan. Walaupun pendakwaan itu lekat ataupun tidak lekat, tetapi image itu sudah pun tercemar dan sebagainya. Tapi Zahid tak fikir benda ni semua. Zahid kata tak apa, asalkan aku selesai kes di mahkamah. Orang UMNO akan kata, parti 60 tahun takkan tak boleh ada bangunan dan sebagainya. Hampa boleh jawab. Tapi mereka sekarang ni tengah korek semua. Mereka tengah korek yang dicerita Tun dan Tan Sri yang duk hentam duit rakyat ni. Siapa dia? Ini semua pemimpin-pemimpin UMNO, saudara. Yang disebut tentang orang kaya besar yang menyamun duit rakyat. Siapa dia? Ini keturunan Tun Razak. Tun Razak adalah orang kaya besar. Faham? Keturunan-keturunan dia yang dikata penyamun. Tapi orang UMNO semua bodoh. Dia tak buka mata. Dia jadi masih lagi bangang. Dia ikut cakap Zahid. Zahid kata, jilat pungkok DAP. Mereka pun jilat pungkok DAP. Zahid kata, cium tangan DAP. Mereka pun cium tangan DAP. Zahid balik rumah, dia kata apa? Nampak pengikut aku semuanya bodoh belaka. Aku selesai masalah, aku keluar, esok derita mereka yang akan menanggung. Bangang tak? Bangang lah. Okey tuan-tuan, UMNO lah ibu segala sakau. Ya, itulah mereka tengah duk buat sekarang ni. Orang UMNO tengah duk seronok lah ni. Dia berkata, oh, Perikatan Nasional dibongkarkan. Brother, yang jaga duit UMNO siapa dia? Tak Tun Mahathir dengan Daim Zainuddin? Dia lah yang jaga aset keturunan UMNO selepas peninggalan Tunku Abdul Rahman. Puak-puak ni lah duk jaga. Bukankah keturunan Tun Razak yang dikatakan sebagai orang besar? Lepas ni dia korek lah semua. Lepas ni habislah bangunan-bangunan UMNO ni. Saudara PWTC ni, ni duit sambun. Dia bunuh secara perlahan. Tapi orang UMNO bodoh dan tak sedar. Okey saudara,
Tapi tak apa, masih ada lagi orang UMNO hak cerdik pandai. Ini kita pergi tentang Selangor sikit. Syafiq apa nama dan maksud Pandora tu. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Kesian kat mereka, duduk menyalak kat bawah tu. Okey tuan-tuan, ini adalah kajian yang dibuat oleh rakan-rakan dalam Perikatan Nasional kita lah, yang mereka ini bersama-sama dengan saya. Berdasarkan kajian sikap yang kita telah buat, yang kita turun di Selangor. Yang kita turun di Selangor dalam beberapa hari ini, dan penat jugalah kita duk himpun di segenap pelusuk di Selangor. Dan kajian sikap yang kita dapat. Dan daripada setiap dun, dan yang kita telah pun buat kajian sikap. Dan walaupun saya kata tadi ada orang UMNO yang bodoh ni, tapi Alhamdulillah berdasarkan kajian sikap yang kita buat, ada orang UMNO. Terkejut aku. Bini ketuk pintu. Ada orang UMNO yang cerdik. Ada orang UMNO yang pandai. Yang mana berdasarkan kajian sikap yang kita buat khususnya di Selangor. Dan kita boleh tengok bahawa peralihan dan sokongan kepada BN ini 63%. Pengundi-pengundi yang dahulunya mereka mengundi kepada Barisan Nasional, mereka membuat putusan. Sama ada mereka memberi jawapan mereka tidak tahu nak undi parti mana lagi, ataupun mereka terus memberikan jawapan bahawa mereka akan undi Perikatan Nasional kerana mereka kecewa dengan UMNO yang telah pun melacurkan perjuangan mereka. Dan kiraan yang kita buat berdasarkan keseluruhan, kita buat campur semua keseluruhan, kita dapat 63% daripada kajian sikap menunjukkan bahawa pengundi Barisan Nasional telah pun beralih daripada untuk memberikan sokongan kepada parti asal mereka. Manakala kajian sikap yang telah dibuat oleh golongan-golongan Pakatan Harapan menunjukkan bahawa 20% daripada penyokong yang dahulunya menyokong kepada Pakatan Harapan mula untuk tidak mempercayai dan juga beralih kepada untuk menyokong Perikatan Nasional. Maka kena kuat sikit lah orang PN ni pergi jumpa dengan bekas-bekas orang Pakatan Harapan. Bila kita sebut tentang orang yang mengundi ni, tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, bukan ahli Pakatan Harapan. Ahli lain, orang yang mengundi lain. Ahli ni berapa kerak je. Saya pelik betul kawan-kawan kita bila kita mula-mula nak buat kajian sikap ni, mereka kata apa? Oi, takkan nak pergi jumpa orang UMNO, takkan nak pergi jumpa orang PKR, saya kira halau kita balik apa semua. Saya kata, saudara, yang duduk dalam parti politik dalam negara kita ni berapa kerat? Saya nak tanya. Yang terlibat dalam parti politik khusus, contohnya Bersatu, 1 juta ahli. Apa PAS, 1 point berapa juta PAS? 1.5 juta. Baru 2.5 juta. BN, ada berapa? BN, apa nama, dia claim kata 3.5 juta. Termasuk dengan aku yang duduk kat sini pun, mereka bubuh dalam senarai 3.5 juta tu, padahal aku dah keluar lah. Jadi mereka tak tahu lah, tapi tak apalah, mereka kata mereka 3.5 juta. Okey, 2.5 campur 3.5, duk ada berapa juta? 6 juta. HKR ada berapa? Pakatan Harapan ada berapa? 1.25 juta. Tak silap saya, tu saya baca statistik. 6 plus 1.25 ada berapa? 7.25 juta. Rakyat Malaysia ada berapa? Rakyat Malaysia ada 32.9 juta rakyat Malaysia. Berapa puluh juta lagi tak ada terlibat pun. Jadi yang inilah yang kita sebut tentang pengundi PH dan pengundi BN. Hak duduk dalam parti tu, hampir cakap macam mana pun tak lut dah. Dia akan kata, oh tak ada lah parti ku betul. Sebab apa? Tak suk. Walaupun Zahid suruh pergi jilat pungkok DAP pun DAP juga. Jadi hak ni semua tak boleh pakai, semua tak boleh pergi jumpa. AJK bahagian, ada berapa ramai? AJK cawangan UMNO ni tak payah sembang lah. Pergi dalam satu kampung tu ada 8 orang. Hak 8 orang tu BAP. Esok kita tunjuk dekat dalam kampung kita, inilah 8 orang. Baru DAP. Tak payah pergi jumpa mereka, buang masa. Kalau kita pergi jumpa dengan 8 orang tu buat apa? Nanti susah kita nak tunjuk pedoman kepada nanti generasi yang datang. 8 orang ni kita akan biar, kita tinggal mereka. Esok dalam kampung kita ada 400 orang. 8 orang ni kita biar, kita tunjuk. Esok bila anak-anak kita dah besar, kita bagi tahu, ni 8 orang ni lah keturunan baru DAP. Kita tunjuk, hak ni lah 8 ekor baru DAP. Tak payah pergi jumpa dah 8 ekor tu, tapi pergi jumpa hak lain-lain ni. Jadi tuan-tuan, kita bagi tahu bahawa yang dulunya data ni, yang dulu dia bagi tahu bila kita tanya dulu undi apa, undi BN.
Lah dah undi BN lagi tak? Dia kata tak mau. Tak mau dah undi BN. Jadi 63% datanya. Dan PH ni dulu undi PH. Sekarang ni dia kata dia tak mau dah undi PH. Yang mana daripada data yang kita dapat 20% daripada pengundi Pakatan Harapan ni mereka tidak akan lagi mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Ini adalah petanda yang baik untuk Perikatan Nasional menang dan menukar kerajaan di Selangor. Daripada data yang kita dapat ini, 80% kita akan dapat kerusi di Selangor. 80% ada berapa tuan? Kursi Selangor ada berapa? 56. 80% ni lebih daripada 2/3 tu. Jadi banyak kursi yang kita akan dapat di Selangor. Tetapi saudara, orang bersatu perlu kehadapan. Parti Bersatu perlu kehadapan dalam menyampaikan mesej dan membawa suara rakyat daripada akar umbi. Ini saya terpaksa cakap benda yang betul. Jangan saya kira orang Bersatu marah pula. Kami buat kajian, kami buat research, kami nak cakap lah benda yang betul. Saya berkata apa ni duk buruk parti sendiri dan sebagainya. Benda kita kena bagi tahu lah. Jadi berdasarkan kajian yang kita buat, bila kita tanya dengan orang sekarang ni Bersatu dilihat agak tenggelam. Agak tenggelam sejak daripada peletakan jawatan dan persaraan kedua-dua ketua penerangan. Kemarin PU Umum Bersara Azmin Ali, ya tepuk dahi baca Malaysia gini. Aduh, macam mana dia ni boleh nak bersara pula. Saya tulis artikel kat Facebook punya panjang. Saya harap sampai pada dia. Saya blast WhatsApp seantero dunia nak bagi sampai artikel yang saya tulis pada dia. Azmin Ali adalah orang yang paling berdosa besar mengangkat Anwar duduk kat sekarang ni tempat dia. Jadi sebelum dia bersara, dia kena mengubah benda ni semua. Dia kena pastikan Anwar jatuh dan dia bertaubat atas dosa-dosa reformasi dia dulu. Baru dia boleh bersara. Kalau dia tak bertaubat atas dosa reformasi, macam mana dia nak bersara? Kita tak izin Azmin Ali bersara. Kita suruh Azmin Ali untuk kembali balik dalam pentas politik. Apa nak bersara, masih muda dan belum monopos, tiba-tiba pula kenyataan nak bersara. Yang keduanya adalah inilah Datuk Wan. Ini kalau aku cakap saja, apa kata dia ni bias. Tapi sebenarnya betul. Berdasarkan kajian yang telah dibuat bahawa suara-suara Bersatu agak tenggelam sejak daripada beliau meletak jawatan. Dan sampai hari ini kalau orang tanya saya sebab apa dia letak jawatan, dan saya pun baru ni pernah pergi tembak dia di Pulau Pinang. Dan juga di Hilton bila dia panggil saya untuk sembang, saya kata kat dia, kalau dia ada kat sini mampu aku, tapi dia tak ada lagi bagus. Saya kata kat dia, Datuk letak jawatan tak pernah bincang dengan tim pun, Datuk buat keputusan sendiri. Tiba-tiba Datuk kata aku nak letak jawatan pada hari ini. Jadi saya pun tak tahulah sebab apa dia letak jawatan, dan kita nampak kesuraman parti itu, Parti Bersatu sendiri apabila dia letak jawatan. Dan mungkin kerana dia terlampau risau ataupun dia terlampau meletakkan integriti dia bahawa apabila aku kena pendakwaan terpilih maka aku akan letak jawatan sebab aku tak mau jadi macam Zahid dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saya tak tahu sebab apa dia letak jawatan, dan setiap kali saya jumpa dengan dia saya akan timbulkan benda tersebut. Sebab saya kata Bersatu perlu kehadapan adalah kerana PAS hari ini memang kita nampak dia bekerja keras. PAS bekerja keras di Selangor, tetapi PAS dilihat sebagai satu parti yang lebih konservatif. Manakala Bersatu dilihat lebih moderate dan ataupun boleh dikatakan liberal sedikit. Jadi tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan, apabila PAS telah pun menggerak, maka kita nampak bahawa sokongan orang-orang Melayu di luar bandar kepada Perikatan Nasional itu nampak kuat. Kekuatan PAS adalah untuk menarik golongan yang teras pemikirannya adalah konservatif. Dan PAS tidak boleh menjadi terlalu moderate ataupun memberi satu pandangan yang lebih liberal dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sekiranya PAS buat begitu, maka mereka akan hilang kepercayaan ahli-ahli mereka. Yang mana kebanyakan ahli PAS ini adalah datang daripada golongan yang konservatif. Maka Bersatu perlu tampil ke hadapan dan menarik golongan yang teras pemikirannya lebih liberal dan juga moderate. Ini juga adalah berperanan penting untuk membantu gerakan untuk menarik kumpulan bukan Melayu, kerana Bersatu adalah parti yang lebih sesuai untuk bergerak seiring bersama gerakan dalam misi ini. Dan Bersatu boleh duduk tengah-tengah di antara PAS dan juga gerakan untuk bermain orang kata apa ni, rentak ataupun gelombang yang akan dibawa untuk mengambil alih kerajaan negeri Selangor ini. Maka pandangan PAS boleh dihurai oleh Bersatu dengan lebih moderate dan juga
pandangan yang diberikan oleh gerakan juga boleh dihurai oleh Bersatu supaya tidak memberi tidak terkesan kepada pengundi-pengundi PAS. Jadi sebab itu lebih penting untuk PAS untuk Bersatu di Selangor untuk datang ke hadapan yang hari ini kita tidak nampak Parti Bersatu itu pergi ke hadapan. Saya terpaksa jujur saudara-saudara semua sebab saya datang daripada Parti Bersatu dan saya boleh bercakap sebab saya ada autoriti kerana saya adalah orang Bersatu. Yang mana kita nampak hari ini bahawa kebanyakan di antara kita semua hari ini hanya nampak duduk saja. Seronok melihat gelombang Perikatan Nasional pada PRU 15 yang dulu. Kalau kita tengok dekat dalam TikTok duk share, gelombang PN, tengok sokongan kita, gelombang kita, anak muda bawa bendera semua. Kita hanya seronok dengan gelombang yang berlaku pada PRU 15 yang lepas. Yang kita tak sedar pada waktu itu gelombang berlaku kerana pada waktu itu Perikatan Nasional bersama dengan kerajaan. Dan mungkin juga apabila sekarang ini mereka menjadi kerajaan, pelbagai faedah dan pelbagai jentera kerajaan yang mereka dapat gunakan untuk mewujudkan gelombang pada PRN akan datang. Kalau di sebelah sini masih duduk diam dan seronok, gelombang kita sangat dahsyat. Mungkin jugalah disebabkan tidak ada pergerakan sekarang ini kerana ada yang terkecewa kerana dia tidak calonkan ataupun kalah dalam PRU ke-15. Perkara ini akan melemahkan akar umbi di bawah apabila melihat dia punya leaders dia punya kepala dia duduk dalam perasaan kecewa. Kalau kita berjuang, kalau kita kalah ataupun menang, itu adalah adat dalam perjuangan. Perjuangan mesti diteruskan. Mungkin sekarang kita kecundang, tapi di hadapan kita akan pastikan Perikatan Nasional menang dan kita akan pastikan pemimpin yang dahulunya difitnah dan disebarkan video-video yang memfitnah diri dia sehinggalah dia kalah dalam pilihan raya, kita akan pastikan di masa hadapan dia akan diangkat untuk naik semula sebagai pemimpin. Dia tidak perlu ada rasa kecewa ataupun down. Sekarang ni saya banyaklah berjumpa dengan orang-orang yang muda ni. Mereka ingin berjuang. Antaranya kita ambil contoh Arif. Ni kita sebut nama ni. Sekali dia berkata pergi jumpa dengan siapa? Syafiq Alim. Kotlah ada YB kita duduk dengar. Duduk sembang pandai apa. Pergi jumpa dengan siapa? Ni antara kita duduk jumpa Arif, Red. Ni semua orang hebat-hebat semua ni. Lepas tu siapa lagi? Noh Musin. Lepas tu siapa lagi yang kita jumpa? Ramai anak-anak muda yang kita jumpa dan anak-anak muda yang berada di belakang mereka. Mereka sekarang ni ingin berjuang dan melaksanakan kewajipan mereka sebab mereka ini lahirnya di Selangor dan mereka rasa sudah tiba masanya untuk menukar kepimpinan negeri Selangor tersebut. Namun hari ini mereka tanya kepada saya, Syafiq, aku nak ikut siapa untuk berjuang? Lah ni nak ikut siapa ni? Semangat ada tapi mereka tidak tahu untuk mereka ikut siapa. Persoalan yang timbul, siapakah yang mereka perlu angkat untuk memenangi dalam PRN di negeri Selangor nanti. Inilah yang kita boleh katakan ibarat kereta api, boleh kita ibaratkan sebagai gerabak kereta api yang tidak ada kepala dia. Jadi tuan-tuan, macam mana nak bergerak kalau gerabak ada tetapi kepala orang kata hilang. Kepala tu hilang, sama ada dia kecewa ataupun apa-apa. Lama-lama gerabak ni pun kena curi. Sebab apa? Dia duduk dalam tu tak bergerak ke mana. Orang curi ataupun orang tolak dia keluar landasan. Maka hari ni tuan-tuan, dulu orang kata Bersatu ni adalah satu parti yang kepala je ada, gerabak tidak ada. Hari ni gerabak banyak, bersepah-sepah gerabak tapi kepala tak ada. Siapa nak bawa gerabak ni pi? Maka perlulah ada seorang untuk membawa gerabak ini. Okey tuan-tuan, terima kasih kepada siapa-siapa yang share duit dengan Gomo. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kena start buat kerja dah lah ni. Betul, mana kepala kereta api ni? Gerabak nak berjalan, kepala tak ada. Kepala tak tahu hilang bintang mana. Lemah dah aku nak berjuang. Bangi hadir Fiq. Kalau di Bangi tu apak dah, tak apalah. Apak dengan kursi roda dia. Oh, ni main dah, Walaun. Ustaz tuan Ni Walaun ni sebab dia baik dengan kita kena bawa dia naik .
Kalau dia tak open update tadi mana. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Walaun, apa khabar? Baik. Okey. Ya. Okey. Ni Walaun dia kontak ni. Nama Walaun dia kontak. Abang tak jumpa ni YB. Ya. YB apa bang? YB? Ya, sihat. Amin. Alhamdulillah. Tu apa dia kena ketum kat tepi tu? Duk berasak. Teruskan. Walaupun nak naik ni nak cakap apa? Lagi saya tendang tu ni. Okey. Oi, duduk room Walaun berkenal juga. Okey, teruskan berjuang. Sekarang bukan masa lagi nak main-main. Sekarang ni kita dah bertindak, kena bertindak dah. Jangan lagi masukkan puak-puak sebelah sana dalam room kita, buat menyemak dalam room kita. Buat kita gaduh sama kita, tak perlu lagi kita naikkan. Puak-puak apa ni, cicak menggaul dalam room PN. Tak perlu lagi. Bukan masa dia sekarang ni. Sekarang bukan masa untuk naikkan puak-puak cicak menggaul dalam room kita. Dia orang bukan naik untuk nak buat apa, nak melanggar-langgarkan kita buat masa sekarang. Itu bukan masa dia sekarang ni. Dah habis dah waktu dia. Untuk nak main-main dengan dia orang dah habis dah. Sekarang waktu kita berjuang untuk memenangkan PN dalam PRN yang terdekat. Kita akan ambil Selangor. Kita akan ambil Penang. Kita tak akan bagi Kedah, Kelantan, Terengganu ke puak-puak ni. Aku dah berjanji dan aku dah beri. Line. Sahabat, kami dah berikrar. Kalau Kelantan jatuh kepada PH, aku akan isi borang di AP. Dan kalau Selangor jatuh kepada PN, dia orang akan isi borang bersatu ataupun PAS. So di situ ada saksi, ada surat perjanjian. Kita tengok nanti. Kita tengok sebab aku yakin PH tak akan ambil dapat Kelantan. Dan aku yakin 100% kita akan dapat ambil Selangor. Takbir! Allahu Akbar. Ya, Selangor berdasarkan data 80%. 80% kita akan ambil berdasarkan data lah. Tapi kalau kita tidak ada kesungguhan, kita tidak ada pengorbanan, maka kita tidak ada kesamaan, maka susah. Susah untuk kita ambil. Ya, Walaun. Okey, cukup dulu kat situ. Cukup dulu. Teruskan Pak Menteri. Pak Menteri teruskan. Okey, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Abang Tahrim kita. Dan saya juga buka untuk BC di FB ya. Siapa nak ber-BC di FB juga saya buka pada siapa-siapa rakan-rakan di Facebook yang nak ber-BC. Lama kita tak ber-BC ni. Boleh juga. Dah maki hamun, lepas tu bagi siapa dia pula dah. Itu biasalah mereka. Mereka sekarang ni dah tak ada modal, tuan-tuan. Mereka dah tak ada modal. Rakyat pun telah menolak mereka. Jadi ni siapa dia nak berbisi ni? Abang Nuha habis kita. Sekejap tuan-tuan satu-satu kat sini bisi, kat sana bisi, mampu aku ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ya. Kejap. Okey. Lawa motor, lawa. Okey, Bik. Cerita apa malam ni, Bik? Cerita dia adalah kita akan menakluk Selangor. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Data menunjukkan bahawa 80% kita akan menang di Selangor. Dan kita perlu kerja lebih keras untuk memastikan kemenangan kita di Selangor itu. Jadi bagi sedikit orang kata kata-kata semangat untuk semua parti komponen untuk kita hari ini bekerja keras. Dan hari ini kalau tak silap saya telah tinggal 80 hari sebelum tarikh pembubaran DUN. Ya kan? Ya. Kita nak pakai baju je. Allah malu kok dia tak pakai baju ni. Oh, berat Nanang.
Tuana boleh tak pakai baju. Iyalah. Duduk rumah ke. Panah. Oh, boleh. Okey, Okey. teruskan. Okey, apa yang kita nampak sekarang ni pun memang bukan kelebihan lah. Ada 33 don, majoriti Melayunya lebih 60%. Jadi kalaulah momentum tu masih dikekalkan, insya-Allah kita dah dapat dah 33 don. Okey, ada 11 lagi don yang 50-50 ataupun 45-55. Okey, jadi kat situ pun kita masih ada peluang lagi ya. Dekat situ. Cuma kita kena bantu kakao lah, bantu memang maksimum punya untuk calon-calon daripada gerakan. Yang tu yang penting. Jadi kalau kita dapat merealisasikan kursi-kursi yang majoritinya Melayu ini, tak mustahil Selangor milik PN. Cuma ada lagi faktor faktor Noh Omar tu sangat-sangat penting Taufik. Okey. Sebab dia adalah orang lama jadi ketua perhubungan UMNO Selangor. Jadi ramailah ahli-ahli UMNO yang follow dia. Yang ni yang dia goyang. Bagi saya semua adalah penting. Noh Omar penting, Azmin, KJ. Mereka ni adalah orang kata apa, penentu kepada kejayaan kita di Selangor. Dan kalau kita tengok berdasarkan data sendiri, peralihan sokongan daripada pengundi PN kepada PN itu sangat besar, 63%. Dan kita perlu memastikan supaya kita dapat lebih banyak mencuri pengundi-pengundi Pakatan Harapan untuk mereka mengundi kepada Perikatan Nasional, hasil daripada kekecewaan mereka. Banyak daripada orang kata apa, kajian sikap yang kita telah lakukan, kita melihat bahawa ramai orang yang keluar ataupun yang tidak percaya kepada Pakatan Harapan hari ini adalah kerana mereka kecewa dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Maka hari ini kita perlu mengkaji semula janji-janji yang mereka telah menawarkan di peringkat manifesto kerajaan negeri dan juga nasional yang mereka tidak laksanakan. Supaya kita dapat memberi gambaran kepada rakyat bahawa apa sahaja janji yang dilakukan oleh Madani ini hanyalah untuk menarik minat, dia hanyalah marketing semata-mata, tetapi bila kita beli produk tu, produk yang lain. Ya, betul. Itu yang kita dapat tengoklah kegelabahan DAP itu sendiri. Sehingga kan dia sanggup buka tawaran kepada PAS, terutamanya untuk Guru Haji Hadi, iaitu supaya apa dia panggil, gencatan senjata antara PAS. Tapi alhamdulillah pemimpin PAS memang dah matang sangat dengan kelicikan DAP ini. Jadi tawaran itu memang ditolak lah. Itu yang terbaik. Jadi kita hanya fokus kepada PN sahaja untuk memenangi. Jadi peluang kepada orang lain pula. Beres bah. Beres, okey. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, saudara. Selangor kita tukar. Bukan Kalih. Kalih tu ayat orang utara. Selangor kita tukar. Kena berani buat perubahan. Macam SK kata, Pemuda PAS kata apa? Pencetus, PN cetus. Anak muda kena jadi pencetus kepada perubahan kerajaan di Selangor, insya-Allah. Assalamualaikum, cikgu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, cikgu. Eleh macam cikgu, jangan lagi perkataan Noor Ibrahim. Okey. Okey, cikgu. Ya. Saya anak Selangor. Ni anak Selangor sejati ni. Saya
tujuh undi tau. Ha. Tujuh undi yang lepas ni kita bagi Perikatan Nasional lah semua. Tapi apa nak kata dah kalah kan. Tapi yang menang pun tak dapat jadi menteri dia. Dia kalah dapat jadi menteri. Kita dapat tangga ketiga. Tapi tak apalah. Kali ni kalau boleh bagi calon yang kau-kau sikit lah. Saya nak habak sikit lah dekat apa Sapik ni kan. Walaupun saya anak Selangor. Apabila diorang memerintah mulai tahun 2008 tu, saya tak nak bayar cukai pintu sebab dia janji akan turunkan cukai pintu. Bertahun-tahun saya tunggu. Akhirnya tak tahan lah, dah 3 tahun saya tak bayar cukai pintu, dah cukai pintu pun dah sampai kat 1,000 lebih, saya bayar juga lah. Tapi sampai lah pun dia tak turunkan pun cukai pintu, membohong ada lah, mana ada. Ni PS apa ni, kerajaan PS ni kaki hancing lah, pembohong, penipu. Lagi satu, anak saya, dia merintah 2008 kan. Anak saya mula masuk universiti tahun 2005 lah yang sulung tu. Lepas tu ada 4 orang lagi. Seorang pun tak dapat RM1,000. Kalau kita nak mohon, dia ada tapisan. Dia tengok kita ni orang UMNO ke orang parti lain, dia takkan bagi punya. Dia pun lebih kurang macam UMNO juga. Perangai orang PKR ni lebih teruk daripada UMNO lagi. Kan? Dia semua apa dia bagi dekat kena kroni je. Orang yang punya hukum dia. Orang tak sokong dia tu harap lah. Itu saya nak habak tu je lah. Jadi orang di luar Selangor ni kalau jangan percaya lah PKR ni kaki penipu. Kan? Dia belakang cakap depan cakap lain, belakang dia buat lain. Okey Cikgu, terima kasih Cikgu. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Sama Cikgu, Assalamualaikum. Salam tu. Okey, Cikgu Nasir kita. Lepas tu kita ada ni Penang ramai. Ya, selamat malam. Ya, apa macam you okey kan hari ni? Ya, you India mari Kerala kan sana? Itu Pulau Pinang tak sempat buat lagi lah. Sikit hari lagi kita mau buat lah. Tapi kita dengar itu 15/1. Ada PM nampak power lah. Tapi dalam kawasan pulau nampak suram. Tak nampak apa-apa langsung. Oh, mereka kata suara tak dengar lah dari Buddha. Oh, tapi dengar dah. Saya dengar you punya suara. Mana? Alam bunian tu. Saya dengar you punya suara, saya dengar. You naik ni, you keluar, you naik balik. Okey. Saya dengar. Mereka tak dengar. You keluar, you main balik saya dia main balik, saya tunggu. Saya kasi up punya, you mesti mahu suara clear ya betul, tapi depa sana tak dengar. Dekat FB tak apa bang, depa tak ganggu, depa tak boleh ganggu sebab Facebook ni dia USA punya, depa international law, depa tak dah nak dengar kerajaan Malaysia punya ni. Tapi TikTok ni dia ada moderator di Malaysia, depa dengar kan. Facebook tak ada masa dia nak layan lah. Mark Zuckerberg kata apa, Madanon pergi mampu lah. Saya tahu, Madanon dia kata, Madanon kalau pergi mampu dia kata. Dia kalau keluar, dia pergi room lain lah. Okey, dia mai. Ya, ni, sekarang suara dah dengar katanya, dia pak. Okey, ada dengar. Saya rasa dia dengar, dia orang dengar, saya rasa. Okey, ni, teruskan, Itulah saya cakap. Macam kalau pulau ni, nampak. Macam regional tak nampak hangat langsung lah dalam pulau. Tapi dalam kawasan dekat seberang, tanah besar, nampak okey. Pasal saya ada pergi ronda belah sana, tengok. Okey lah, belah sana nampak kayak macam ada lah juga timbang balas kan. Tapi dalam kawasan pulau, tengok suram, betul-betul suram. Apa dia berkata suara tak ada? Guna mic ke apa? Saya dengar dia punya suara, banyak cun punya dengar, banyak cantik punya. Baru beli tau iPhone 14 Pro Max.
Ya. Dia kata suara tak ada, mereka main-main kot. Saja kacau lah tu, ingat. Teruskan. Macam tu Pulau Pinang, dalam pulau dan kawasan, siapa ada yang chairman lah? Semen bersatu Pulau Pinang tu Dominic Lau, bukan itu gerakan bersatu Zul Bakar kot saya ingat. Zul Bakar kah Khalid Metab, antara dua lah. Oh, kan sampai itu dia dapat tahu saya bawa anak kawan-kawan saya semua, kita orang semua dah sokong. Semangat tu semua dah. Saya tengok dalam Pulau Pinang, ramai kawan Cina, semua dah macam berubah hati lah. Semua banyak yang nak sokong PN. Tapi tak ada orang kata semangat tu untuk bagi kami semangat. Semangat percaya lebih tu tak ada. Untuk keyakinan lah. Boleh. Datuk Wan pun boleh. Itu kecil-kecil punya Tasik Gelugok punya MP ada kenal ke tu? Itu kecil-kecil punya apa senyum cute punya tu, orang panggil dia cute punya, kecil-kecil punya tu. Ya, itu pun boleh tu. Saya dengar dia mau jalan tu Pulau Pinang juga. Dengar cerita dia mau pergi juga, mau jadi warrior sana. Ni tak apa, esok dia mau jumpa sama saya tak tahu apa bikin. Esok saya mau cakap sama dia. Ini orang Pulau Pinang sudah bising lah. Dia orang semua sudah macam ubah ke PPN. Tapi keyakinan kita mau bagi lagi sikit sama mereka. Pasal apa Cina Pulau Pinang, you boleh kawan sama dia, you boleh orang betul you buat betul sama dia, dia kawan sama you. Kalau you tipu satu kali dia orang takkan percaya. Tapi dia kawan juga. Kepercayaan tu sudah hilang. Boleh. Nanti Pulau Pinang kita buat itu kajian sikap ya. Tolonglah. Tengok Tan Sri Muhyiddin, abang kita hari ni tengok dalam TV, iPhone Sonor. Itu saja permintaan orang dulu saya beli Melo 31.50, sekarang sudah RM38, 8 kupang. You jangan cakap itu macam lah. Dia orang kata mana ada harga naik ya. Menteri cakap kalau ada barang naik kasih tahu sama saya. Nanti saya akan pergi tengok. Dia kata mana ada barang naiknya. Jangan cakap itu macam nanti dia saman kita tau. Ya. 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 Okey. Ya. Orang besar orang yang ada power, bukan apa. Cuma tolong main Pulau Pinang attack. Semua itu dulu Ahmad Zuki sama Tun masuk Pulau Pinang attack kau sama Tan Sri pun ada main dulu. Saya ada main, saya ada pergi sama Tan Sri. Ya. Tan Sri ada main dulu itu hari. Itu Tan Sri Presiden. Tun hanya pengurusi. Mazuki pegang Pulau Pinang. Masa tu saya baik sama Mazuki. Ya. Apa dia orang mau bagi kita gaduh. Dia cakap sini Fik macam malas je mau layan internet. Apa pula saya mau malas mau layan. Ni saya punya best friend lah. Cuma dia orang sana letak tak ada suara. Facebook cakap okey saja, suara memang cantik. Saya pun tak tahu lah pasal dia kata suara tak ada. Lagi dah korek telinga lah. Tak apa ni, nanti kasih imbang saya mau angkat you punya nombor. Daripada dulu juga saya minta you punya nombor. Tapi tak ada kasih sama saya. You cakap risiko lah, apalah, kerja nanti kacau lah, apalah, macam-macam lah you punya alasan. Sekarang dekat mau pilihan raya baru you kata, mari nombor lah, mau tengok orang besar lah, apalah itulah. You aneh, macam susah lah you. Supaya itu cerita Hollywood punya. Apa? Tapi nanti saya akan jumpa kamu juga. Sabar. Ya. Cerita best sudah lama. Ini itu hari itu
Itu kaunter belum buka apa. Ya, tahu tak apa. Dia sudah malu. Ni apa dia orang cakap suara dia tak dengar lah. Tak apa, saya kasih turun dulu, saya angkat tengok orang lain tengok. You punya masalah ke? Ini TikTok punya masalah. Ya. Kita mesti menang punya. Akbir. Oh. Okay. Kita try orang lain tengok. Dia gindas. Macam mana nak bayar hutang ni, Fi? Jangan tanya. Aku pun pening kepala nak bayar hutang. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar suara? Sat. Ni tak tanya di bawah. Mereka dengar tak? Clear. Dengar. Saya ada soalan sikit nak tanya. Ya. Pandanganlah. Mendekati PRN akan datang ni 6 buah negeri dan kerajaan sekarang adalah kerajaan Pakatan Harapan. Okey, macam kita tengok baru ni kemenangan di Tambun pun melalui orang kata pintu belakang tu. Ada baru-baru ni video yang viral. Mereka pintu undi dalam Tambun punya pusat mengundi. Dan baru tadi Raja Petra ada upload video bahawa Zahid Hamidi pun sebenarnya kalah. Tapi dibantu oleh undi hantu. Dia bantu undi. Ya. So sekarang ni PHBN ni kalau kita nak pergi tinjau jom lah. PHBN ni untuk menang dalam PRN akan datang ni dengan cara betul lah. Susah dia nak menang. Ya. Tapi dia boleh menang dengan cara kotak macam tu. Macam mana kita nak atasi daripada benda kotak tu boleh berlaku? Sebab mereka pegang kerajaan sekarang ni. Macam-macam mereka boleh buat. Mereka kira nak menang ya. Cara apa pun tak buat apa. Macam mana pandangan Syafiq? Dia pertama sekali lah pengalaman saya lah masa saya pernah bekerja dulu, pernah jaga undi ni. Dia kalau kata mereka nak buat undi hantu ni, yang pertamanya mereka kena hilangkan satu buah undi dan mereka kena tambah satu buah undi lain. And sebab apa dia tak boleh tambah sebab jumlah pengundi tu kita dah tahu dah jumlah pengundi berapa. And main daripada yang berdaftar tu, yang main mengundi tu ada berapa ramai yang main mengundi pada waktu tu. So kalau dia tambah, tengok contoh sampai pukul 5 petang, jumlah keluar mengundi adalah 50,000. Tiba-tiba malam tu jadi 70,000. Tu bohong sangat lah, nampak sangat. Jadi yang pertamanya adalah mereka akan tukar lah, mereka akan buang satu peti undi, mereka akan tambah satu peti undi baru. Tu kalau benda tu berlaku lah. Itu pun berpandu kepada kita lah. Kita punya tim pacar kita. Jadi jentera ni kena kerja sungguh-sungguh lah. Kena perhati, kena tengok. Jangan tinggal pusat mengundi. Ikut saya dulu masa mereka keluar peti undi Tok Wan. Saya suruh ikut sampai pergi di balai, tengok, ambil gambar, baru balik. Suruh pergi tengok peti undi tu. Pergi sampai di balai. Ataupun pergi sampai di pusat mengira undi. Jangan tinggal walaupun sesekali. Jadi itu adalah tugas jentera lah untuk memastikan perkara tu berlaku supaya bila kita nak dia dalam akta kesalahan pilihan raya ni kena ada bukti. Kalau ada bukti baru kita boleh buat laporan, baru boleh ambil tindakan ke SPR. Dia selalunya bila tak ada bukti ni yang payah. Kita boleh kata lah, kalau kita tak menang di situ kita kata tambah undi hantu, tapi kita tak boleh ambil apa-apa tindakan buat apa. Jadi kita kena pastikan bahawa kita ada bukti yang mengatakan benda tu wujud, adanya undi hantu dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting adalah nak fikir pasal undi hantu ni, saya rasa kaedah nak buat tu tak susah lah. Bukan macam dulu mudah lah, tak ada handphone, tak ada apa lah, nak buat ni payah. Tapi yang paling sekarang ni, yang paling rugi yang menyebabkan kekalahan ni adalah kerana apa? Paling banyak sekali bukan sebab undi hantu. Paling banyak sekali adalah jumlah keluar mengundi. Jumlah keluar mengundi ni kurang. Contoh macam pilihan raya negeri ni selalunya kurang 30 hingga 40% orang keluar mengundi. Macam PRU 20% kurang. Jadi ni kita kena pastikan ada penambahan undi ni. Kena tengok siapa yang tak keluar mengundi tu. Ni kena kerja betul-betul. Saya dulu pukul 6 pagi, pukul 7 pagi saya dah bangun dah masa hari mengundi Wan Saiful bertanding di Tasik Kelurok. Kita dah kena pastikan dah, kita pergi ronda dah, tak berhenti-henti sampai habis tutup sekolah baru berhenti ronda.
Jadi kena pastikan bahawa semua orang keluar mengundi. Kalau itulah yang lebih penting. Undi hantu ni mungkin tambah 1,000-2,000 ya, tak ada dah boleh tambah sampai 10,000 undi, tak pernah wujud lagi macam tu. Tapi kalau kita lead majority 12,000, lead majority 20,000, susahlah dia nak tambah undi. Tapi kemungkinan tu mereka buat tu masalahnya tu. Sebab mereka ada fikir nak menang yang ni. Ya, kemungkinan nak buat. Kemungkinan tu nak buat ada. Tapi nak tambah 10,000 undi tu tak senang lah. Sebab dia nak kena tarik keluar 10,000 undi lain. Terima kasih sebab Aisyah boleh dah halu boleh bagi orang faham. Ya. Baik-baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Clear. Dahsyat Di Facebook pun malam ni statik tak bergerak Okey, landan Alright MFA. Okey. 1 jam lebih ni selalu ni Tora lah beritahu saya Facebook live lama sikit. Ya, Abang MFA Muhammad Fahmi Adlan orang ni orang kampung ni. Orang pemain suri. Ya, tahu. Pagi tadi dah abang lah. Pasal tu satu soalan. Ya. Apakah strategi politik yang perlu ada untuk kita tawan Selangor? Ataupun dari segi poster boy ataupun isu yang perlu dimainkan untuk dalam konteks fokus tawan Selangor dari pandangan Syafiq. Itu saja. Soalan yang sama tanya pagi tadi, jawapan pun sama. Sama ya, lupa lah. Soalan sama. Lebih kurang lah. Dia punya struktur soalan tu lebih kurang. Jadi strategi politik tu adalah kepada kepimpinan parti lah yang buat. Tapi kepada kita ni yang duduk di lapis rakyat marhin yang menyokong ni, kita jangan tunggu jentera parti ya. Kita sendiri pun macam saya jawab pagi tadi lah. Dia bermula daripada di kalangan kita sendiri dulu. Ahli keluarga kita kena pastikan lah. Ada sejarah di Kelantan menang satu undi. Cuba bayangkan dalam keluarga kita ada 5 orang. Ada 5 orang dalam keluarga kita, tiba-tiba 4 orang saja undi PN, seorang lagi tak undi PN, undi PH. Kan kita dah rugi satu undi. Jadi keluarga kita, lepas tu jiran kita. Kita kena pastikan jiran-jiran kita semua undi PN. Lepas tu kita ada rakan kedai kopi, rakan sekolah, rakan main sukan, grup WhatsApp semua sebenarnya ni, reunion ni. Kena pastikan majoriti rakan-rakan kita undi PN. Tak boleh semua kan. Majoriti tu kalau boleh semua hebat kita kena pastikan semua rakan-rakan kita tu undi kepada Perikatan Nasional. Jadi itulah kerja yang dibuat oleh rakyat-rakyat sekarang ni yang mana menyokong kepada Perikatan Nasional. Tapi dia pada sudut jentera parti tu dia adalah dia punya tugas-tugas yang diberikan kepada jentera parti. Dia ada seritan, dia ada macam-macam lah. Dia ada culaan dan sebagainya. Tapi itu adalah di peringkat strategi parti, program-program dan sebagainya. Tapi di peringkat rakyat ni sendiri, rakyat nak buat apa ni nak jatuhkan? Rakyat kena pastikan di peringkat keluarga dia. Peringkat individu. Ya, peringkat individu tu. Peringkat individu tu penting. Macam tadi kan beritahu nak pergi kerja pergi tadi, waktu nak makan tengah hari dengan member, apa salahnya? Kita luahkan perasaan kita kat member kita. Kita beritahu, aduh kerajaan hari ni teruk bro, harga barang mahal, gaji kita berapa aja. Jadi dia pun nak mana undi PH, dia pun buka mata. Dia kata, betul susah ni kita ni kehidupan, tak boleh lah ni, kita kena tukar kerajaan. Jadi rakan-rakan kerja dan sebagainya, kita kena pastikan keseluruhan itu mengundi kepada Perikatan Nasional. Ya, terbaik. Waalaikumsalam. Jawapan yang sama tu, ada turun cepat tu, celaka tu. Okey. Alright. Okey, tuan. Ada kemungkinan tak Syafiq daripada lokap polis tempat simpanan peti undi peluang untuk tukar peti undi dalam lokap polis ni adalah peti undi kosong. Dia tak ada kertas undi dalam tu. Malam tu peti undi sampai Kelai Kuning tu kan. Dia sampai di balai, simpan dalam balai supaya tak ada. Dia simpan tu ada CCTV lah tengok dia tu. So masa pagi tu keluar mengundi lah waktu tu lah. Mereka bawa keluar pergi. Dia bawa keluar pergi tempat undi. Lepas daripada undi tu, tu yang kena tunggu tu sampai dia seal. Bila dia dah seal tu dia akan bawa peti undi, dia bawa hak yang kita sebut peti undi lah, dia bawa peti undi ni
dia akan bawa pergi ke pusat pengiraan undi. Dia tak pindah ke balai, tak singgah mana-mana dah. Dia terus direct pergi kepada pusat pengiraan undi. And masa dia nak pergi ke pusat pengiraan undi tu, kita kena pastikan sampai. And yang tu selalunya pegawai SPR bawa, PDRM hanya escort di belakangnya. Kalau pegawai SPR tak berani, maka dia akan suruh pegawai PDRM bawa, dia ikut di belakang. Jadi ada yang berlaku macam tu lah. Tapi dalam lokap ni dia tidak ada kertas undi. Undi pos. Tapi dia tak tanya undi pos. Dia tanya tadi adalah ada kemungkinan tak daripada lokap polis tempat simpan peti undi peluang untuk tukar peti undi. Undi pos tu memang dia simpan dalam tu lah. Di lokap ni saya tak mau jawab lebih lah sebab PDRM. Tapi saya kira kalau saya jawab lagi dia melibatkan akta rasa rasmi sebab saya pernah jadi anggota 9 tahun. Tak payahlah jawab dah. Nanti kita sembang kedai kopi nanti kita jawab. Okey, tuan-tuan. Ya, bos Walao United. Bos Walao ni dia main naik, dia sembang sampai esok pagi, sampai ke 5 pagi dengan saya. Okey, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. Baru balik dari Kuala Batai ni. Ya, ada program apa ya? Kalau bukan program kita ziarah jenazah apa nama. Tadi Ipak punya mak. Oh. Okey ya, ada apa? Tak apa lah, saya tengok dengar kata sembang pasal peti undi, kotak undi apa semua. Ya. Ada lagi. Ada lagi ke apa nama orang-orang yang boleh cek kata polis apa semua kan. Peti undi. Jadi pada pegang tampuk kosong lah, boleh cek balik kan. Ya. Polis lah. Tapi saya boleh bagi jaminan lah daripada IPD ke tempat pusat undi pagi tu memang box kosong, dia tak ada undi. Kan. Dia sama ada depa buang je peti undi ni. Dia kalau kata undi hantu ni, dia kena buang batu ganti dengan undi baru. Tapi risiko lah kalau dia buang takut undi tu undi dia. Dia bila depa dah bilang, semua ada wakil-wakil ada di situ, wakil parti ada di situ untuk ni macam mana depa nak lari kecuali depa buat blackout macam dulu kan. Gelap pun sampai tak nampak lari boleh lah. Tapi kalau kata box tu tutup tu kata 50-50 lah kalau dia nak buang peti undi dia tak tahu kata undi dia ataupun tak tu. Dia pergi buang ganti dengan peti undi baru. Tapi boleh buat lah, dia tengok kepada UDM, dia tengok dekat PDM tu, bila dia check tengok ni undi dia kurang dia boleh buang lah peti tu kan. Tapi tak tahu lah kan. Susah lah kan nak buat benda-benda ni tu. Teknik lah ni macam-macam Fik. Ya, dia macam-macam teknik lah kan. Latest kita pun tak baca tau. Kita tu anggap tutup lampu, berlari peti undi. Mungkin ada lagi benda-benda yang kita tak tahu ni. Jangan buat pasal. Dia hak paling teruk sekali bila berlaku pilihan raya ni, yang paling merisaukan orang tak keluar undi. Itu lebih penting tu. Hak yang undi hantu ni dia akan tambah 1,000-2,000 dia takkan tambah sampai 10,000. Tapi hak tak keluar undi ni puluhan ribu. Ni yang sakit hati tu, puluhan ribu tak keluar kadang-kadang. Pening kepala tu. Kadang-kadang jiran kita tapi undi pun kita tak ketuk rumah dia tu. Yang pening tu kita tanya ni apa Abang Maen pergi undi ke? Pak Maen tadi nampak duk minum kopi depan rumah. Awak siapa dia tak keluar undi, dia tak keluar. Padahal jiran kawan tu. Tu sakit hati. Satu hal ni yang dengar ni kata nak bagi berapa ramai tahu IC ni. JPM yang cerita ni. Daripada 2 bulan nak percepatkan jadi 2 minggu pula. Cik lah tu. Itu tak tahu tak percaya. Mana tengok tu. Mereka nak bagi kelang kabut kan, nak bagi IC kat orang siapa. Ya. Ni ayah dekat FB ni. Kat FB ni ramai duk kata rindu kat ayah, kat FB lama tak ada. Ni. Hamil. Dia kata rindu kat ayah Itulah saya kata ayah kena pergi cari studio cepat sikit. Dia pun nak tengok muka ayah comel. Buka cam sikit ya. Dia pun rindu tu. Kita bagilah Syafiq tu, ada Ratu Naga, ada Ibona, ada apa-apa Berry, apa semua lah, ada top-top lah ni. Tak apa, kita bagi dulu pergi. Kan? Tapi duk dengar kata kawan-kawan punya TikTok ni duk kena kubuk yang ni bersebab tau. Bertukar 3-4 ekor lah. Ya itulah dia berkata nak kena ada ayah apa nama Pak Samad Al Pacino. Dengan tu lah dengan ayah-ayah sekali teruji. Anak seluang.
Sebab tu kata kan, kita ada tengok sahabat-sahabat kita ni dalam TikTok semua dah kemai-kemai lah. Tapi betul lah, duk kena pada shadow lah, apa tu, tak tahulah. Tengok kawan-kawan yang kena. Macam-macam cara mereka buat. Mereka punya nak sekat daripada suara kita ni. Tapi Alhamdulillah lah, Fik. Alhamdulillah kita tengok kata apa, semakin disekat, semakin ramai lagi duk keluar main ni. Ya, betul. Macam-macam TikTok saya duk tengok ni, macam-macam kawan-kawan ni duk tengok daripada Perikatan Nasional ni. Alhamdulillah, terima kasih. Terbaiklah sahabat-sahabat semua. Dia macam ni lah ya, dia macam ni. Membujur lalu melintang patah ya. Satu kecudang 10 akan bangkit keluar. Tu, kita tengok. Dan keris dihunus. Awak yang gelak ke apa? Campur lah. Biasa dengar ayat tu kan? Keris dihunus. Tersilap lupa. Dia bunuh tersilap lupa. Silap saya bulan kena pendapat. Baca bapak baca orang punya baca 2 kerat 3 kerat ya, tak boleh main 4 kerat. Betul. Naik motor jangan terbabas. Kalau terbabas akan tebas. Dia Penang dengan Selangor ni kita kena, lah ni tinggal 80 hari lah, kita kena ada satu movement yang sangat kuat lah, saya ingat kan. Saya pun kadang-kadang duk gerak sendiri ya, tak bergerak atas landasan parti, bergerak sendiri ya kat kedai-kedai makan kan, tegur kan, ayo macam mana cerita kan, macam tu lah. Tapi kena ada satu movement yang kuat lah, kena ada satu strategi yang boleh menarik gelombang yang sangat besar kan, khususnya di Pulau Pinang dan Selangor. Sebab apa? Jatuhnya Pulau Pinang dan Selangor, jatuhlah mereka selama-lamanya yang tidak akan bangkit terus selama-lamanya. Sebab kita kena tahu base camp PKR adalah Selangor, base camp DAP adalah Pulau Pinang. Kalau mereka punya HQ perang, mereka kena serang, mereka akan habis tak ada apa. Mereka nak bertapak kat mana lagi. PKR di Selangor, DAP di Pulau Pinang. Itulah jantung mereka. Lepas tu kita beritahu kat anak muda semua kan. Apa kalau nak baca mereka ni, bagi jantung tu senyap. Bagi jantung tu stop kan. Baru tak boleh tengok. Tapi masalah dia macam Pulau Pinang ni di kawasan Tanjung lah. Kawasan Tanjung ni kita serang kepada gerakan dan juga DHPP. Mereka ni kita punya peranan penting lah. Dapat kat jantung tu orang kata apa 4-5 kunci ke pulau-pulau Tanjung tu, pulau-pulau tempat mereka tu. Alhamdulillah. Kan? Ya. Mereka ni mau nak sembang kan dengan kita ni. Oh ni Raja Petra punya live, lagi. Lagi dia ada WhatsApp saya lagi. Dia suruh pergi dekat dalam live dia. First time live dia tu. Tak apa. Itu ni lagi apa lagi 7 minit lagi. Lagi 7 minit. Kita balon dulu selagi ada. Ni Steven ada ni. Steven ni dia buat apa dia ni? Dia duduk berjalan dalam TikTok dia tak pernah panggil kita. Kita kena bergerak ni. Mana dia YB Steven? Dia kata Bukit Bertajam kau menang. Bukit Bertajam nak menang macam mana kalau duduk tidur saja. Buh sikit ya, buh sikit. Assalamualaikum YB. Macam mana ni? Kita duduk tidur saja, tak mau bergerak ke apa? Kata nak menang, nak sumbang satu kerusi. Apa yang kita perlu buat? Nampak agak apa kau buat? Dah, bukan. Orang tanya kita. Apa yang kita perlu buat? Rakyat bukan. YB kita tahu YB dua aja. Kami ni nak bantu macam mana? Janganlah marah. Baru tembak sikit marah. Kita tengah main lato-lato. Lah YB, anak muda nak tanya macam mana kami ni, geng TikTokers, anak-anak muda yang menyokong kepada YB Steven, yang nak mengangkat YB Steven menjadi ketua menteri. Silap lah nak mengangkat YB Steven di Bukit Bertajam. Macam mana mereka ni nak bersama dengan YB? Ya, saya ambil kesempatan ni untuk menyeru anak-anak muda khususnya. Kita kena bagi tahu pada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, siapa-siapa je kenal kita untuk keluar mengundi pada pilihan ni. Jadi kita banyakkan. Ya. Steven, cakap dalam bahasa Mandarin. Mandarin. Okey. Ini tengah live dekat semua platform media sosial ni. Ada aja orang dengar ni. Okey. Cuba baby. Ya, kita kena
Kita kena menyeru ni untuk anak muda keluar mengundi. Okey lah, okey cakap okey. Yang pasal mengundi, input dia aku dah ada dah. Nanti dengan VTC aku dah buat semua dah. Lah cakap sini secara live. Masa apa semua ada. Dah bukan secara live. Boleh secara live, okey. Tak boleh itu saya tak tahu ni. Boleh. YB boleh punya. Kita tahu YB boleh punya. YB Steven mana? Steven Koh P045 oh. Jangan main-main sama dia. Dia menyumbang satu kursi. Cakap menteri. Bagi tahu semua. Tak payah duk bakar aku lah. Tak adanya. Kami nak dengar macam mana YB. Ada platform dia nanti. Jangan takut. Dah sekarang lepas ni tengok dekat Persiapan tu lagi buat dah. ni dekat muka buku semua orang tulis kami nak YB Steven cakap Mandarin semua cakap tengok macam mana YB telah menghampakan dekat sini saja boleh hilang 10% dah undi sebab tak cakap. Dari sekarang tu dia akan adakan satu sesi live dalam bahasa Cina ni dengan orang Tionghoa. Saya tahu kita buat live tu. tak, saya tahu dia beritahu saya tanya dia audiens apa dia nak tengok. Kita buatlah dekat bahasa sesuai dalam platform sesuai. Ya. YB pantun ni YB 80 hari ni dah kena ada 80 tau pantun setiap hari kena pantun. Oh boleh tarik pengundi Melayu. Kita pantun ikut trend semasa. Okey. Okay. Yang gendut tali ke jati. Ahmad Mazlan bungkus ikat tepi. Boleh lah tu. Boleh lah bukit bertajam belakang lah hari kata. Kita soalan tak ada habis lagi ayah. Main-main dia bantai kita dah. Dia kata hantar apa kita buat aja. Garang lah YB Steven lah. Garang lah. Ambil tak boleh cuek sikit. Dia lah. Sari dua ni rajin lah. Semenjak dia nak jadi ketua Menteri Pulau Pinang, lah dia sombong kita ayah lah. Live kita pada tak masuk. Kita tahu lah nama dia naik sebagai ketua Menteri. Kita dah buat apa nama serangan. Kita dah buat ni underground ni kita takkan buat live. Kita pergi cara biasa. Ya. Kita duduk sembang santai. Ya, kena hati-hati sikit dengan Syafiq ni. Dia tu bakar orang kita 2 hari ni. Semalam dalam room pemuda tu dia bakar Hafiz tu. Memanglah kerja dia memang bakar. Kan? Kerja dia memang bakar. Isu ni apa yang dia bakar kat time tu dia bakar, kita tengok saja. Dia memang kerja dia bakar. Orang tahu lah. Bukan bakar. Kita nak suntik semangat. Semboyan dah berbunyi tu. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Andai kata kita gugur semua, tabulah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Lepas tu yang apa gomor bila live apa gomor. Itulah. Ayah, satu lagi lagu Sudiman tu apa tajuk dia tak? Aku bukan pejuang. Lagu Sudiman tu. Bukan lagu anak kecil main api ya? Bukan. Lagu ni dulu UMNO duk nyanyi lagu ni ya. Dulu pilihan raya ya UMNO akan nyanyi lagu ni. Saya ada buat video dulu. Lagu ni satu saya nyanyi. Ni saya nyanyi secara live lah. Warisan. Betul. Ayah tahu saya buat dah ni. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Andai
Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menjunjung senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Itu ya. Ada? Ada ramai yang dengar? Ha? Lepas tu start dia kena lain apa? Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, kitalah penyambung warisan. Andai ku terbuang tak diterima, tinggi sangat. Andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ini lagu-lagu UMNO duk nyanyi lu Dah lah Syafiq, tu lagu UMNO berjambut dah. Dahsyat nama Syafiq Halim ni. Duk menyanyi pun anak-anak kunyit ni koyak rabak. Oi, koyak ni pun abang koyak kan saya. Oi, koyak. Ya, AR Teguh. Pergi mana? Lama tak nampak. Assalamualaikum. Macam Syafiq nyanyi. Waalaikumsalam. Ini dulu pilihan raya UMNO nyanyi lagu ni ya. Ya. Ni satu lagi. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringan, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda, akibat sengketa sesamalah kita, cinta lenyap di arus zaman. Indahnya bumi kita ini, warisan berkurun lamanya, hasil mengalir ke tangan yang lain, pribumi merintis sendiri. Masa depan sungguh kelam,
Kan lenyap peristiwa. Tak boleh lagu ni. Viewer-viewer ni kita bagilah sikit coin pada Syafiq. Apa dia? Saya nak nyanyi lagu ni pula. Ada. Bersatu kita bersatu di bawah pemimpin penipu. Ahli dah kena tipu pakai sokong PM baru. Bersatu kita bersatu. Tu dia. Ya, ya. Ada lagu menyanyi. Ni Syafiq. Saya sedang Dia kena bagi habis, Masa depan sungguh kelam, kan lenyap peristiwa semalam. Tidak tertutuplah hati, terkunci mati maruah, pribadi dah hilang. Kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Bersatulah hati, bersama berbakti. Ya, YB Steven. saya dalam usaha ni untuk membubuhkan satu unit jarum dan benang. Apa? Dalam Lain macam ini tu apa? jarum dan benang. Apa dia? Dalam unit jarum dan benang. Jarum dan benang, Ya. Dalam usaha berkempen ni, kita kena ambil pahala sikit lah, cari pahala sikit. Untuk tolong anak-anak papa yang koyak tu. Ya. Okey, RPK tengah live sekarang ni. Kita pergi dekat dia punya live lah. Boleh ha? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Baik.